Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid. Alhamdulillah. Pertamanya bersyukurlah kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, tengah hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama untuk mempelajari satu topik yang sangat penting berkaitan dengan tata bahasa, iaitu kata hubung. Sekiranya kamu mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan kata hubung, maka janganlah kamu malu-malu untuk bertanya kepada cikgu. Janganlah kamu malu-malu untuk bertanya kepada cikgu kerana ada apa-apa soalan berkaitan dengan kata hubung, teruslah tanya kepada cikgu. Supaya sebarang kekeliruan dalam kepala kamu itu akan terungkai. Baik, untuk menguji kamu berkaitan dengan kata hubung. Kita buka dahulu. Kamu punya kertas kerja. Sekejap. Buka dahulu kertas kerja kamu. Sekejap. Sekejap. Cikgu nak kena cari dulu. Cikgu nak kena convert dahulu. Dalam bentuk ni. Dalam bentuk preview. Kalau tak payah juga nanti cikgu nak. Cikgu, sorry lambat masuk cikgu. Tak apa, Mok. Kita faham. Kamu memang ada kerja di luar, iaitu makan bersama keluarga tercinta, Mok. Okay? Makan. Tak cikgu, tadi saya ada kelas cikgu. Oh, kelas. Kau kat mana sekarang ni, Mok? Kat Ion. Kat Ion. Makan apa, Mok? Itu. Okey. Baik, sekarang ni kita akan sentuh berkaitan dengan kata hubung. Jadi kata pemeri ni cikgu tak sempat nak masukkan. Kata pemeri ni cikgu tak dapat nak masukkan kerana cikgu khawatir kita tak akan sempat lah untuk berbincang tentang kata pemeri ni. Jadi kita potonglah kata pemeri ni. Kita berbicara tentang kata hubung saja. Yang ni pun tersilap UPSR. Sepatutnya cikgu tulis penceramah BM UPSR dan PT3. Baik, sekarang ni cuba cikgu nak kamu jawab latihan 1 ni. Cikgu bagi masa dalam 2 minit saja. Tolong jawab berkaitan dengan kata hubung. Maksudnya kamu tandakan right. Mana satu kata hubung? Kamu tandakan right. Mana satu kata hubung? Okey. Baik. Cikgu nak kamu buat tentang kata hubung tu ni. Yang ni. Latihan 1 tu. Okey. Cikgu rasa masa dah habis. Maka sekarang ni kita akan panggil lah. Murid-murid tertentu. Cikgu akan panggil Jeffrey lah dulu. Rasdan Jeffrey. Ya cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Okey, latihan 1 ni ialah merupakan latihan mengenal kata hubung. Okey. Ya, cikgu. Jadi cikgu nak ialah tu kata hubung ke bukan? Tak, sebab dia kata pemeri. Okey, nombor 2, semoga? Tak. Tak, okey. Kan cikgu? Semoga tu kata hubung. Kata hubung. Okey. Okey. Diamlah ni. Cikgu, busy sikit lah cikgu. Okey, terlalu tu kata hubung ke bukan? Tak. Okey, agar? Ya, kata hubung. Agar kata hubung. Baik, betul. Terhadap Kata hubung,
Kata Salah. Dia bukan kata dah. hubung. Sekejap. Tetapi kata sendi. Sesedia lah cikgu. Okey, bahawa. Bahawa kata hubung. Bahawa kata hubung. Baik. Juga. Bukan. Bukan kata Bukan. hubung. Jemput. Jemput bukan kata hubung. Biarpun. Kata hubung. Biarpun kata hubung. Baik. Jadi ada 4 kata hubung di sini ya. Baik, terima kasih Jebri. Sekarang ni saya nak tanya kepada Ani Sofia. Nak tanya kepada Ani Sofia. Ani Sofia. Jawab yang sebelah ni pula. Tetapi tu kata hubung ke bukan, Ani Sofia? Ani Sofia. Tetapi bukan. Tetapi kata hubung. Oh, Hanya bukan. hanya bukan kata hubung. Harus Bukan. bukan kata hubung. Ya. Manakala tu siapa tu, Pak Syukur ke? Tak, abang saya. Okey. Manakala kata hubung. Yang kata hubung. Yang kata hubung. Okey. Alamak, sengit pula dah. Seterusnya tidak. Tidak, bukan. Tidak bukan kata hubung. Sekiranya Kata hubung. kata hubung. Demi Kata hubung. apa dia? Kata hubung. Bukan kata hubung. Atau Oh. Atau bukan. Atau kata hubung Atau kata hubung. Jadi didapati bahawa, okey, terima kasih Adi Sofia. Jadi didapati bahawa ada 9 kata hubung. Markah ni ialah trik saja. Ada murid kata, cikgu kalau 10 markah, 10 lah kata hubung. Ini merupakan trik semata-mata. Jadi cikgu nak kamu tahu bahawa 10 markah bukan bermaksud ada 10 kata hubung. Suka hati cikgu lah. 5 kata hubung 10 markah ke, 6 kata hubung 10 markah ke. Tetapi ini sekadar trik saja, iaitu latihan mengenal kata hubung. Didapati bahawa berdasarkan 2 orang murid yang telah cikgu panggil sebentar tadi, yang telah cikgu uji sebentar tadi, bahawa ada yang kenal kata hubung, ada yang mereka sangka itu bukan kata hubung. Ada yang mereka sangka itu bukan kata hubung, sebenarnya itu ialah kata hubung. Jadi ini merupakan kekeliruan yang berlaku dalam kalangan murid. Oleh yang demikian, setelah kita buat latihan 1, maka cikgu nak bentangkan kepada kamu berkaitan dengan kata hubung. Hari ini cikgu nak menerangkan kata hubung tu, orang kata sesimpel yang mungkin lah. Yang paling mudah lah, paling mudah. Dan sekiranya kamu ada sebarang persoalan, maka kamu boleh bertanya kepada cikgu. Ada kekeliruan berkaitan dengan kata hubung, terus bertanya kepada cikgu. Baik, sekarang ni cikgu akan bentangkan berkaitan dengan kata hubung. Cikgu akan buka cikgu punya PowerPoint. Cikgu akan buka cikgu punya PowerPoint. Okey. Jadi, marilah kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan, orang kata, hati yang terang kepada kita. Kerana sesungguhnya, seperti yang telah cikgu sebut sebelum ini, bukanlah cikgu yang memandaikan kamu. Cikgu hanya menyampaikan ilmu berkaitan dengan bahasa Melayu. Dan cikgu cuba merungkai kekeliruan tentang bahasa Melayu yang berada dalam kepala kamu. Namun demikian, yang membuka pintu hati kamu untuk memahami ilmu yang cikgu sampaikan ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid, marilah kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik. Jadi murid-murid, hari ini 18 Julai kita akan berlangsung bermula 12.30 tengah hari hingga 2 petang, fokus kepada tata bahasa. Baik. Sekarang ni kita nak bercerita tentang kata tugas lah.
Kata tugas ni murid-murid. Golongan kata ada 4. Golongan kata ada 4. Yang pertama kata nama. Yang kedua kata kerja. Yang ketiga kata adjektif. Dan yang keempat ialah kata tugas. Nah, yang keempat ialah kata tugas. Okey. Sekejap. Ada yang terconteng-conteng ni. Okey. Cikgu ulang balik. Golongan kata ada 4. Yang pertama kata nama, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata adjektif, yang keempat kata tugas. Kata tugas ni merupakan kata yang paling susah kerana kata tugas ini terbahagi kepada 17. Apakah kata tugas yang terbahagi kepada 17 tu? Yang pertama kata sendi nama. Yang kedua kata hubung. Ketiga kata pemeri. Yang keempat kata penguat. Yang kelima kata bilangan. Yang keenam kata nafi. Yang ketujuh kata penegas. Yang ke-8 kata perintah. Yang ke-9 kata tanya. Yang ke-10 kata seru. Yang ke-11 kata adverba. 12 kata pembenar. Yang ke-13 kata arah. 14 kata pangkal ayat. 15 kata bantu. 16 kata penekan. Dan 17 kata pembenda. Ada 17 kata tugas. 17 kata tugas inilah yang guru-guru bahasa Melayu merasakan bahawa tata bahasa ini susah. Kerana nak mengajarkan murid berkaitan dengan kata tugas bukanlah satu tugas yang mudah. Kerana ada 17 kata tugas yang perlu diingati oleh murid. Perlu diingat oleh murid. Okey? Jadi minggu lepas kita dah bercerita tentang kata sendi nama. Bukan minggu lepas 2 minggu lepas. Dan sebahagian murid ada yang bercerita tentang kata sendi nama. Yang belajar berkaitan dengan kata sendi nama daripada cikgu pada minggu lepas. Tetapi 2 minggu lepas juga cikgu ada sebut dan bercerita tentang kata sendi nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lambat, ada kelas lain. Tidak mengapa. Baik, sekarang ni kita nak bercerita tentang kata apa? Kata hubung. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung? 17 ni cikgu tak nak cerita. Cikgu nak fokus satu je kata tugas pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kata hubung. Baik, yang pertama, kamu kena tahu konsep kata hubung. Apa konsep kata hubung? Apa maksud kata hubung? Digunakan untuk menghubungkan 2 binaan ayat atau lebih. Lazimnya, ayat tunggal, kalau ada 2, kita nak bentuk dia menjadi ayat majmuk, maka kita kena guna kata hubung lah. Konsep dia ialah menghubungkan 2 binaan ayat atau lebih. Kita nak cantumkan 2 ayat atau lebih. Kalau nak cantumkan 2 ayat, kita guna kata hubung. Nak cantumkan 3 ayat, guna kata hubung. Nak cantumkan 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat, kena guna kata hubung. Dalam erti kata lain, kata hubung digunakan untuk mencantumkan ayat lah. Untuk mencantumkan 2 binaan ayat. Baik, ada apa-apa persoalan dari segi konsep? Faham ataupun tidak? Cikgu nak murid-murid memberikan respon. Faham ataupun tidak konsep kata hubung? Konsep ni, dia nak menghubungkan 2 binaan ayat atau lebih. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan, kamu boleh bertanya terus kepada cikgu. Bertanya terus kepada cikgu. Saya tak faham cikgu. Saya tak faham konsep ni. Kalau tak faham konsep ni, maka cikgu akan memberikan contoh supaya kamu lebih faham. Kalau kamu nak cikgu bagi contoh, cikgu boleh bagi contoh. Maksudnya saya tak faham lah cikgu. Nak hubungkan 2 ayat ni. Baik. Okey. Belum ada apa-apa persoalan. Setakat ni semua kata faham. Faham. Baik. Daripada berapa orang? Daripada 64 orang yang memberikan respon, ialah berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 10. Okey. Alright. Baik. Kalau kamu tidak memberikan respon, kebanyakan guru berpendapat bahawa kamu faham. Itu saja. Kalau kamu tak faham, cikgu irsyad senang je. Kalau kamu tak faham, tolong bagi tahu tak faham. Kalau kamu tidak memberikan respon, cikgu beranggapan bahawa kamu faham. Itu saja. Baik. Sekarang ni kita akan tengok. Kita akan tengok jenis kata hubung. Baik, konsep kata hubung tadi ialah dia nak menghubungkan 2 binaan ayat atau lebih. Baik, jenis kata hubung. Jenis kata hubung ada 3. Yang pertama, kata hubung gabungan.
Yang kedua kata hubung pancangan. Yang ketiga kata hubung berpasangan. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. 3 jenis ni. 3 jenis ni kamu kena faham. Jadi bila orang tanya kat kamu, Cikgu Isyad ajar jenis kata hubung ada berapa? Kamu jawab je, Cikgu Isyad ajar ada 3 jenis kata hubung. Kata hubung apa yang Cikgu Isyad temberangkan tu? Yang pertama kata hubung gabungan. Yang kedua kata hubung pancangan. Yang ketiga ialah kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan. Okey. Alright. Sampai situ jenis kata hubung. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada Kena tahu dulu jenis kata hubung. Kena tahu saja dulu. Kena tahu dulu jenis kata hubung. Baik, selesai. Selesai Baik, sekarang ni apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat ialah okey, tak ada persoalan. Baik, sekarang kita akan mengenal satu demi satu jenis kata hubung ni. Jenis kata hubung gabungan. Okey, kita akan kenal kata hubung gabungan tu apa. Kita akan kenal kata hubung pancangan tu apa, kata hubung berpasangan tu apa. Baik, kata hubung gabungan. Bila kita sebut kata hubung gabungan, kata kunci ni adalah ayat setara. Ayat yang setara. Ayat setara. Ni cikgu guna ni lah. Cikgu guna istilah setara. Kata hubung gabungan ni digunakan untuk menggabungkan ayat yang setara. Untuk menggabungkan ayat yang setara. Baik. Contoh dan, serta, lalu, atau, tetapi, kecuali. Ini semua contoh kata hubung gabungan. Baik, cikgu nak bagi tahu kamu. Masa bila kita guna kata hubung gabungan? Untuk menggabungkan ayat yang setara. Kamu faham tak ayat setara? Ayat setara faham tak? Siapa tak faham baik mengaku. Siapa tak faham konsep ayat setara baik mengaku. Cikgu akan bagi penerangan. Kalau kamu tak mengaku, cikgu akan petik nama seorang dan dia kena explain apa tu ayat setara. Okey, cikgu akan tengok ada berapa orang ni. 13 orang memberikan respon, dia tak faham ayat setara. Baik, 15 orang, 16 orang, 17 orang. Kita tengok. Siapa yang tak berikan respon, cikgu akan petik nama dia. Cikgu nak dia explain tentang ayat setara. Tengok. Okey. Cikgu bagi 30 saat lagi untuk memberikan respon. Kita nak tengok siapa yang faham ayat setara tu. Masing-masing takut kena tanya. Masing-masing takut kena tanya. Masing-masing takut kena tanya. Baik. Ada 20 saat lagi. Ada 43 orang dah memberikan respon. Okey. 44. 15 saat lagi. Cikgu akan tanya kepada orang yang tak memberikan respon tu, cikgu yakin dia tahulah. Cikgu yakin dia tahulah. Okey, cukup. Kita nak tengok. Tak tahu. Saya tak faham ayat setara. Saya tak faham ayat setara. Saya tak faham. Wandamia tak faham. Mikael tak faham. Alisa Farzana tak faham. Okey. Mira, jangan petik nama saya. Okey. Awal-awal lagi dah sound cikgu. Jangan petik nama saya. Okey. Cikgu tak petik. Cikgu tak petik. Apa benda ni cikgu? Saya baru masuk. Apa benda? Ini dinamakan sebagai mangkuk ayun. Apa benda ni dia baru tanya. Imran Yusof. Okey. Azrina. Dia kata dia faham ayat setara. Okey, cikgu akan tanya Azrina. Okey, Azrina.
Hello, Azrina. Sila unmute Sila unmute. Cikgu nak tanya. Azrina. Azrina kata dia faham ayat setara tu apa. Dia faham ayat setara tu apa. Okey, tak faham. Pula dah. Tak faham pula. Okey. Azim Haris. Azim Haris. Okey. Azim Haris. Azim Haris kata dia faham ayat setara. Apa dia ayat setara tu Azim Haris? Pula dah tak faham. Aduh. Okey. Kita panggil Riana lah. Riana. 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 Cikgu, saya tak faham. Oh, kamu tak faham Okey. Alright. Tak apa. Baik. Jadi bagus Nafisa Alia tu. Nafisa Alia dia faham Nafisa Alia ayat setara tu apa? Nafisa Alia. Nafisa Alia. Ayat setara tu apa Nafisa Alia? Tak faham, cikgu. Okey, tak faham. Okey, baik. Baik. Tak faham. Okey. Cikgu tak faham. Okey. Jadi, itu yang cikgu nak tanya tu. Kamu faham tak ayat setara? Sebab cikgu tak explain lagi tentang ayat setara. Tapi ada murid, faham tak? Faham. Semua dia jawab. Faham tak? Faham. Jadi selepas ini, cikgu akan tanya murid-murid. Dia dapat catch up tak cikgu punya pembelajaran? Baik. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya Nakiuddin Nakib lah. Cikgu tak nak tanya ayat setara cikgu nak tanya benda lain. Okey, Nakiuddin Nakib, apa-apa? Oh, baik cikgu. Kamu kat mana ni? Pulau Indah? Pulau Indah. Dini dah masuk asrama dah? Dah. Dia balik tak minggu depan? Balik Raya Haji. Oh, balik Raya Haji. Minggu depan dah cuti Raya Haji Mana ada? Raya Haji nanti dia balik. Oh, Raya Haji baru balik Kamu balik bila? Ogos? 3 Ogos. 3 Ogos. Okey. Cikgu nak pergi Penang. Balik Penang nanti, cikgu nak bagi benda dekat Wan, dekat mak kamu. Nanti cikgu Roger lah bila cikgu mai rumah. Okey. Tapi yang pasti mungkin hari Rabu lah cikgu pergi rumah kamu. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Apa maksud kata hubung? Nak kena tanya tu dulu. Kata hubung menghubungkan dua binaan ayat dalam tu lah. Untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih. Okey, untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih. Baik, betul. Itu konsep kata hubung. Menghubungkan dua binaan ayat atau lebih. Baik, Nakib. Kata hubung ada berapa jenis? Ada 3. Ada 3 jenis. Bagus. Cuba bagi tahu cikgu 3 jenis kata hubung tu. Kata hubung gabungan. Okey. Kata hubung berpasangan. Okey. Kata hubung pancangan. Okey, betul. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Jadi murid, sekarang kita fokus tentang kata hubung gabungan, murid-murid. Kata hubung gabungan ni digunakan untuk ayat yang setara. Apa maksud setara? Cikgu tunjuk kat kamu. Cikgu tunjuk kat kamu apa itu setara. Okey, cikgu bagi contoh setara. Cikgu bagi contoh supaya kamu dapat nampak apa konsep setara tu. Setara ni dia mempunyai kaitan. Dalam erti kata dia mempunyai kaitan. Baik. Supaya kamu tidak mengalami kekeliruan, maka cikgu bagi contoh. Ayat contoh. Ali bermain bola di padang. Yang kedua, Abu bermain bola di padang. Nampak? Kedua-duanya bermain bola. Setara. Main bola dekat padang. Jadi macam mana kita nak gabungkan ayat ni? Cara macam mana kita nak gabungkan ayat ni? Baik.
Kita nak tanya, ini ayat tunggal ini ayat tunggal. Kita akan tanya kepada Zarif Hilman, macam mana nak guna kata hubung ni? Macam mana nak bentuk ayat ni? Nak gabungkan dua ayat. Zarif Hilman. Oh, Zarif Hilman. Cikgu, saya. Cuba gabungkan kedua-dua ayat ni. Ali dan Abu bermain di padang. Bermain bola di padang. Ali dan Abu bermain bola di padang. Jadi, memandangkan kedua-duanya menunjukkan setara. Yang ni main bola, yang ni pun main bola. Bermaksud ayat ni ayat setara. Jadi, kita kena guna kata hubung gabungan yang sesuai iaitu dan. Inilah dimaksudkan menggabungkan dua ayat setara. Faham tak, Zarif? Faham. Setara, dia ada hubungan. Ali main bola, Abu main bola. Hubungannya apa? Main bola. Jadi macam mana nak gabungkan? Ali dan Abu bermain bola di padang. Itulah yang dimaksudkan dengan kesetaraan ayat. Okey. Alright, terima kasih Zarif. Sama-sama. Ayat setara tu tak sama ke dengan ayat majmuk? Lain. Ayat setara tu lain dengan ayat majmuk. Ayat setara ni, kamu tengok ini ayat lain. Ini ayat satu. Dia macam ni. Cikgu tunjuk ni. Ni bagus ni. Mira ni bagus, dia tanya. Ini ayat satu. Ini ayat dua. Dia kena buat macam ni. Ayat satu, nak buat setara macam mana? Nak buat relationship. Manalah simbol relationship? Cikgu pun tak tahulah. Dia ada lambang ombak tu. Tak ada lambang ombak. Dekat Mac ni tak ada lambang ombak. Ayat satu setara dengan ayat dua. Dia bukan kata majmuk. Dia bukan ayat majmuk. Ayat majmuk tu dia mengandungi dua kata tunggal atau lebih. Lazimnya ayat majmuk ni ada kata hubung. Tapi ayat setara ni bermaksud dia ada kesetaraan dari segi makna dan perbuatan. Nampak yang ni? Setara dari segi apa? Ini bermain bola. Yang ni pun bermain bola. Jadi setara dari segi perbuatan. Jadi apabila setara, maka kita gabungkan dia punya pelaku saja. Ali dan Abu bermain bola di padang. Ayat setara ialah ayat yang mempunyai kaitan. Dia ada kaitan antara dua ayat tu. Dia bukan kata majmuk lain. Dia bukan kata majmuk. Dia bukan ayat majmuk. Bukan. Dia bukan ayat majmuk. Ni macam mana nak dapat simbol ni? Jiahan ni. Dia bagi cikgu simbol ni. Simbol ni. Mana nak dapat pun tak tahu. Terima kasih lah. Terima kasih bagi cikgu simbol ni. Cikgu tinggal copy paste je. Terima kasih diucapkan kepada Jiahan. Contoh ayat majmuk macam mana? Contoh ayat majmuk yang ni . Ali dan Abu bermain bola di padang. Ni, dia ada kata hubung. Dia ada kata hubung. Senang lah. Dalam bahasa Melayu peringkat sekolah, ayat majmuk ialah gabungan dua ayat tunggal atau lebih. Itu ayat majmuk. Dan lazimnya ada kata hubung. Dan lazimnya ada kata hubung. Ada kata hubung. Ayat setara ni bermaksud dia bukan yang ini ayat setara, tidak. Setara tu bermaksud hubungan. Setara tu bermaksud hubungan. Dia bermaksud hubungan. Ayat satu ada hubungannya dengan dua. Okey. Dia berbeza dengan majmuk lain. Jadi cikgu berharap agar kamu dapat fahamlah. Kamu dapat fahamlah apa maksud ayat setara. Ayat setara bermaksud ayat yang mempunyai hubungan. Dua ayat dia ada hubungan, tapi dia tak sambung lagi. Dia tak sambung lagi. Kalau dia dah sambung, dia jadi ayat majmuk. Macam ni. Dua ayat yang setara, jika digabungkan, terhasillah ayat majmuk. Tu dia. Dua ayat yang setara, jika digabungkan, terhasillah ayat majmuk. Macam ni, Ali bermain bola di padang. Ayat kedua, Abu bermain bola di padang. Ali dan Abu
ada kesetaraan ataupun ada persamaan dari segi aktiviti dia, iaitu main bola. Jadi untuk gabungkan kedua-duanya, kita guna kata hubung gabungan. Baik, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Azrina, faham tak contoh ayat majmuk? Ayat majmuk tu ayat yang ada kata hubung. Konsep yang paling mudah ialah ayat yang mengandungi dua ayat tunggal atau lebih dan lazimnya ada kata hubung. Setara ni bukan jenis ayat. Setara ni ialah hubungan ayat. Hubungan ayat. Okey. Contoh yang lain. Cikgu bagi contoh yang lain. Cikgu bagi contoh yang lain. Cikgu bagi contoh yang lain untuk menunjukkan kesetaraan. Kesetaraan. Kamu akan pergi ke Melaka. Kamu akan pergi ke Johor. Setara tak ayat ni? Okey, cikgu nak tanya siapa ni? Azrina. Setara tak ayat ni, Azrina? Azrina, setara tak ayat ni? Kita nak tengok. Ini ayat 1. Ini ayat 2. Okey, dah kenapa nyanyi tu Nadine? Okey. Ada tak kesetaraan dia? Kalau kamu nak tahu setara ke tak, kamu tengok ada tak perkataan yang sama ni? Ni setara tak? Kata. Alright. Azrina kata tak. Baik Azrina, cikgu akan jelaskan kepada kamu. Kamu akan pergi ke. Ini pun kamu akan pergi ke. Kamu akan pergi ke. Ini ada kesetaraan dari segi perbuatan dan juga pelaku. Ini ayat 1 kamu. Ayat 2 ada kamu. Ayat 1 akan. Ayat kedua ada akan. Yang ini 3, ayat 1 ada pergi. Ayat 2 ada pergi. Ini menunjukkan bahawa ayat 1 ada hubungan dengan ayat 2. Jadi setara. Bila setara, kita boleh guna apa? Nak gabungkan. Gabungkan ayat 1 dan 2 dengan kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan apa kita nak pakai? Kata hubung gabungan apa kita nak pakai? Alamak. Kita guna kata, okey. Jadi cikgu nak cikgu akan panggil siapa ni? Azrina lah. Azrina, cuba kamu gabungkan kedua-dua ayat ni. Azrina, cuba unmute dan kamu cuba gabungkan kedua-dua ayat ni. Kamu akan pergi ke Melaka dan Johor. Kamu akan pergi ke Melaka dan Johor. Okey. Atau kita guna kata hubung atau. Jadi atau ni merupakan kata hubung gabungan. Jadi dia ada kesetaraan dari segi apa? Kamu akan pergi ke. Maksud ayat 1 ada benda tu, ayat 2 ada benda tu. Cuma tempat saja yang berbeza. Ini yang dinamakan kesetaraan. Dia ada hubungan. Setara tu bermaksud ada hubungan. Baik, itu saja. Okey, jadi cikgu berharap agar kamu jelas berkaitan dengan kesetaraan. Contoh yang lain. Dan, serta, lalu, atau, tetapi, kecuali. Ini menunjukkan kesetaraan. Okey, ini menunjukkan kesetaraan. Okey? Jelas. Okey, ada yang kata, cikgu, lalu ni macam mana nak menunjukkan kesetaraan? Kita kena buat ayat contoh. Cikgu akan buat ayat contoh. Kalau kamu nak kata lalu, dia kesetaraannya ada hubungan. Contoh Nadine masuk ke dalam bilik. Nadine berbaring di atas katil. Ada kesetaraan tak ayat ni? Ada. Kesetaraan dari segi manusia ataupun orangnya. Nampak? Setara dari segi pelakunya. Pelaku dia setara. Hubungannya ialah
ayat 1 dengan ayat 2 hubungannya apa? Ada yang kata, cikgu tak setara lah. Mana boleh tak setara? Hubungannya ialah, pelakunya ialah Nadine. Pelaku yang sama. Jadi macam mana? Nadine masuk ke dalam bilik, lalu berbaring di atas katil. Nampak? Jadi kita kena guna kata hubung lalu. Inilah menunjukkan kesetaraan dari segi pelaku. Baik, cukup. Itulah kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ni tak banyak. Tak banyak. Ingat sikit-sikit. Ingat semua senang. Dan, serta, lalu, atau, tetapi, kecuali. Ini semua ialah kata hubung gabungan. Baik, habis. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu nak masuk kata hubung lain pula. Cikgu nak masuk kata hubung lain pula. Alright. Tidak ada. Tidak ada soalan. Baik. Kalau tak ada soalan, bermaksud selepas ni cikgu akan uji orang tertentu. Cikgu akan uji orang tertentu. Untuk menentukan, tu kata hubung gabungan ke kata hubung apa? Kamu kena tahulah. Baik. Sekarang kita akan masuk yang kedua, kata hubung pancangan. Okey. Kata hubung ni, cikgu jelaskan balik. Kata hubung ni ada 3. Yang pertama kata hubung apa? Yang pertama ialah, Yang pertama ialah kata hubung gabungan. Yang kedua ialah kata hubung pancangan. Dan yang ketiga ialah kata hubung berpasangan. Kata hubung pancangan, dia ada 3 lagi pula. Dia ada 3 kategori pula. Kamu kena faham tu. Kata hubung ada 3. Gabungan, pancangan, berpasangan. Antara ketiga-tiga ni, kata hubung pancangan, dia pecah pula kepada 3. Dia pecah pula kepada 3 kata hubung pancangan ni. Namanya kata hubung pancangan keterangan. Yang kedua kata hubung pancangan komplement. Dan yang ketiga ialah kata hubung pancangan relatif. Tolong take note. Tolong take note. Jenis kata hubung ni. Lepas ni cikgu nak kamu faham jenis kata hubung ni. Okey. Supaya kamu tidak ada sebarang masalah selepas ini. Baik. Jadi kata hubung pancangan ni ada 3 jenis. Pancangan keterangan, pancangan komplement, pancangan relatif. Baik. Ketiga-tiga ni dapat dibezakan melalui contoh saja. Okey, kita tengok kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan ni banyak. Yang pertama menunjukkan sebab. Contoh kata hubung yang menunjukkan sebab. Kerana lantaran. Keterangan pertentangan yang menunjukkan pertentangan. Meskipun, walaupun, biarpun, kendatipun, sedangkan. Ini yang menunjukkan pertentangan. Kita bina ayat baru kita tahu pertentangan. Yang ketiga, keterangan waktu. Yang keempat, waktu ni menunjukkan masa lah. Sejak, semenjak, sebelum, selepas, sewaktu, sementara, tatkala, ketika. Syarat ni, andai kata, jika, sekiranya. Keterangan akibat, hingga dan juga sehingga. Alamak, lori pula. Keterangan harapan, dia ada supaya, dia ada agar. Keterangan cara, dia ada dengan. Keterangan tujuan, contoh kata hubungnya untuk. Keterangan perbandingan, kata hubung dia apa? Seperti, bagai, laksana, umpama. Ini semua ialah contoh kata hubung pancangan keterangan. Kamu tidak perlu tahu semua. Kamu tidak perlu tahu semua. Kamu tengok sebab soalan dia tak akan keluar. Nyatakan kata hubung pancangan keterangan sebab. Tak ada. Yang ini cikgu jelaskan saja kepada kamu. Kalau kerana dengan lantaran ni merupakan keterangan sebab. Pertentangan dia ada pun. Meskipun, walaupun, biarpun. Jepun bukan. Jepun bukan. Aku tumbukkan siapa yang kata Jepun tu. Baik. Keterangan waktu pula dia menunjukkan masa. Syarat ni dia guna perkataan andai, jika, sekiranya.
Keterangan akibat senang je. Hingga dengan sehingga. Saya akan mencari pembunuh itu. Sehingga saya berjaya. Maksudnya akibat kamu cari itu berjaya. Keterangan harapan supaya dengan agar. Cara denganlah. Tujuan untuk. Perbandingan seperti bagai laksana umpama. Itu saja. Cikgu banyak miss lah. Apa yang banyak miss Husna? Apa yang Husna banyak miss? Cuba Husna unmute bagi tahu cikgu. Yang mana Husna miss? Yang mana Husna miss? Tak, last cikgu cakap yang ayat setara tu. Lepas tu saya dah terleft sebab tak ada line. Oh, okey. Terleft. Okey. Ayat setara. Okey, sampai ayat setara tu tak ada line. Okey. Ada kawan kita yang terleft ayat setara. Ayat setara tu Husna dengar Dia mempunyai hubungan. Dia mempunyai hubungan. Baik, kita tengok baliklah ayat setara tadi tu. Kesian dia. Ayat setara ni. Okey, Husna nampak tak ni sekarang ni? Husna nampak tak? Sebab terleft Okey. Alright. Ayat 1 dengan ayat 2 ni dikatakan sebagai setara sebab pelakunya sama. Setara ni maksudnya apa? Setara ni ialah sama ataupun ada kaitan. Kadang-kadang tak sama, dia ada kaitan. Contohnya, ayat 1, Nadine masuk ke dalam bilik. Ayat kedua, Nadine berbaring di atas katil. Apa hubungan ayat 1 dengan ayat 2? Hubungan ayat 1 dan ayat 2 ialah pelakunya sama. Itu yang dimaksudkan setara. Pelaku dia sama. Jadi kalau pelaku dia sama, maksudnya ayat 1 dan 2 ada kaitan. Jadi bila ada kaitan, kita kena guna kata hubung gabungan yang sesuai. Kata hubung gabungan ni digunakan untuk ayat yang setara. Jadi lalu ini merupakan contoh kata hubung gabungan. Baik, kesian dia tak ada line. Itu kesian lah, ada masalah. Baik, sekarang ini kata hubung pancangan keterangan. Selesai. Okey, ini dia punya jenis kata hubung pancangan keterangan. Ingat kata hubung pancangan ada berapa? Kata hubung ada 3. Kita ulang balik. Kata hubung ada berapa? Kata hubung ada 3. Kata hubung apa? Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. Kata hubung gabungan ni merupakan kata hubung yang menunjukkan ayat setara. Contoh dia apa? Dan, serta, lalu, atau, tetapi, kecuali. Ini semua kata hubung gabungan yang menunjukkan ayat setara. Kata hubung pancangan ada 3 jenis. Iaitu pancangan keterangan, pancangan komplement dan pancangan relatif. Yang baru cikgu terangkan tadi ialah kata hubung pancangan keterangan. Dia memberikan keterangan. Baik. Ada apa-apa masalah nak tanya? Ada apa-apa masalah nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham? Ada apa-apa yang tak faham? Berkaitan dengan kata hubung pancangan keterangan? Baik. Siapa tak faham? Boleh apa? Boleh terus tanya kepada cikgu Boleh terus tanya kepada cikgu. Baik. Seterusnya. Ingat kata hubung pancangan keterangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 keterangan. Ada 9 jenis kata hubung pancangan keterangan. Ini tak ingat tak apa. Kata hubung pancangan keterangan tak ingat tak apa. Yang penting kamu tahulah. Baik, kata hubung pancangan komplement ni kena tahu. Sebab dia sikit saja. Kata hubung yang wajib ingat apa dia? Kata hubung gabungan, kata hubung komplement, kata hubung relatif. Sebab tu sangat sikit, kena hafal. Baik, kata hubung pancangan komplement senang je, ada 2 je. Bahawa dengan untuk. Kata hubung pancangan keterangan pun ada untuk. Kata hubung pancangan komplement pun ada untuk juga.
Okey. Dan yang ketiga ialah kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif ini. Ini mana ada kata hubung pancangan berpasangan ni. Ni silap ni. Jap. Ini kata hubung yang pancangan yang ketiga ialah kata hubung pancangan relatif. Mana hilang Cikgu sebelum cikgu buat kelas tadi, cikgu dah tulis dah. Macam mana boleh hilang pun cikgu tak tahu. Kata hubung pancangan relatif ada satu saja, iaitu yang. Kata hubung pancangan komplement ada dua, bahawa dengan untuk. Kata hubung pancangan relatif ada satu saja, iaitu yang. Baik, ada apa-apa soalan? Yang pasti untuk ni dia ada dekat kata hubung pancangan keterangan dengan pancangan komplement. Sekiranya kamu ada sebarang kekeliruan, kamu boleh tanya cikgu. Kamu boleh tanya cikgu. Ialah pun keterangan, ialah bukan kata hubung. Ialah tu kata pemeri. Ialah tu kata pemeri, dia bukan kata hubung. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Kamu tahu tak? Untuk. Kamu tahu tak beza antara untuk yang berfungsi sebagai kata hubung keterangan dengan untuk yang berfungsi sebagai kata hubung komplement? Okey, cikgu soal kamu Okey. Siapa tahu perbezaan untuk sebagai kata, kamu tengok Untuk ni ada dalam kata hubung pancangan keterangan yang membawa maksud tujuan. Untuk juga ada dalam kata hubung pancangan komplement. Tapi apa beza dia? Siapa tahu beza dia? Untuk sebagai kata hubung pancangan komplement dan untuk sebagai kata hubung pancangan keterangan. Siapa tahu? Baik. Siapa tak tahu, tolong bagi tahu tak tahu. Kalau tak, cikgu akan soal dia. Cikgu bagi masa 30 saat untuk dia mengaku. Cikgu bagi masa 30 saat untuk dia mengaku. Tahu tak perbezaan antara kata hubung pancangan komplement dengan kata hubung pancangan keterangan dari segi untuk tu? Okey, kita tengok. Ada 36 orang yang respon. Okey. Saya tak tahu. Nafisa tak tahu. Alisa Farzana tak tahu. Danish tak tahu. Nakiuddin Nakib tak tahu. Rahazila Rahmat ni siapa? Jannah kot. Riana tak tahu. Mira tak tahu. Melina Azurin tak tahu. Okey. Jeffrey ada Jeffrey. Baik. Jeffrey ni macam tahu. Okey, dia Kaha ni macam tahu. Dia Kaha tahu tak? Perbezaan untuk sebagai kata hubung komplement, untuk sebagai kata hubung keterangan. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Baik. Cikgu cari Jeffrey. Mana Jeffrey? Mok. Ya, cikgu. Apa? Cikgu. Saya cuba cikgu, kalau salah tak apa cikgu. Cuba je cikgu. Okey. Salah aku. Sabar. Salah aku bogel kan kau?
Oh, saya. Okey, je. Untuk Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. dia Relax. cikgu. Relax dulu. Ha. Kau ni macam orang nak kahwin, tak sabar. Okey. Perbezaan untuk cikgu tu. Perbezaan untuk sebagai kata hubung keterangan, kata hubung pancangan keterangan dengan untuk sebagai kata hubung komplement. Yang ini cikgu yakin kamu kat sekolah kamu tak akan belajar punya. Betul cikgu. Kamu tak akan belajar, cikgu yakin. Cikgu yakin sebab soalan pernah keluar dan jawapan murid tu salah tapi ada guru betulkan. Itu yang cikgu hairan tu. Tapi tak ada masalah. Sekarang ni cikgu nak jelaskan kepada kamu. Okey, Jeb. Cuba jelaskan kepada cikgu. Perbezaan untuk sebagai kata hubung pancangan keterangan dengan untuk sebagai kata hubung komplement. Kata hubung untuk kata hubung pancangan keterangan ni dia ingin menerangkan tujuan. Okey. Apa tujuan untuk melakukan sesuatu? Apa dia tujuan dia? Okey, jap Keterangan ni tujuan untuk melakukan sesuatu. Satulah cikgu saya lebih Kalau kurang. komplement? Komplement tu yang memenuhi ayat tu rasanya. Sebab komplement Memenuhi ayat tu. Okey, tak penuh apa? Tuang gelas. bukan cikgu macam Macam apa kau? Okey cikgu. Okey dah. Sekejap. Dia macam ni cikgu. Dia macam Memenuhi macam memenuhi ayat macam aku tayar je apa yang kau cakap ni, Jeb. okey cikgu. Macam apa? Komplement tu dia kata umum komplement tu dia macam dia adalah Okey. penggenap ayat tu. Macam tu. Penggenap pula. Dia penggenap. Okey, penggenap. Okey, memenuhi ayat tu macam dia penggenap pula dah. Okey. Baik, itu satu jawapan yang baik. Okey, Jeb. Okey. Baik. Saya baru masuk tadi, laptop habis bateri. Okey. Alright. Jeb. Ya, cikgu. Okey. Program itu bertujuan untuk meningkatkan stamina tubuh badan. Ni pancangan keterangan cikgu. Okey, pancangan keterangan kamu kata Pada dia tujuan. Maksud tujuan. Okey, kalau untuk macam mana? Untuk apa? Untuk yang masa tu ni? Kalau untuk sebagai keterangan, cuba bina ayat. Untuk sebagai keterangan. Okey, contohnya. Saya cikgu. Sekejap. Saya membeli makanan yang enak untuk diberikan kepada ibu yang tercinta. Okey, yang ni? Yang mana cikgu? Mana? Yang kedua ni? Ini apa dia? Pancangan apa ni? Pancangan keterangan cikgu saya buat. Keterangan. Aku nak komplimen. Sekejap cikgu. Komplimen ni pening sikit. Okey, senang. Senang je, Jeb. Okey. Senang je. Sabut. Okey, senang je. Baik. Cikgu bagi satu clue kepada kamu. Kalau berfungsi sebagai keterangan, boleh guguh tanpa menjejaskan makna ayat. Apa tu lah cikgu? Saya cakap menggenapkan. Betul lah. Kan? Komplimen tu. Komplimen tak boleh guguh. Okey. Tak boleh guguh. Apa jadi jika guguh? Jika guguh? Habislah ayat tu cikgu. Tak habislah gantung lah. Ayat tak lengkap. Gantung. Okey. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Kursus itu
bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. Okey. Cikgu nak tanya siapa ni? Cikgu nak tanya, mungkin cikgu nak tanya si ni. Cikgu nak tanya siapa? Nadine. Nadine. Ya, cikgu. Nombor 1 ni. Untuk Ya. kat sini berfungsi sebagai keterangan ke komplimen ni? Komplimen. Kenapa? Sebab kalau kita gugurkan meningkatkan kemahiran berbahasa tu, dia tak ayat dia tak lengkap. Okey. Kalau kita nak gugur komplimen ni macam ni. Kalau kita gugurkan semua kat belakang. Untuk sampai belakang ni. Cuba kita buang. Ayat tu jadi apa? Kursus itu bertujuan. Ayat tu tak lengkap. Jadi untuk kat sini berfungsi sebagai Komplimen. untuk berfungsi sebagai komplimen. Okey, cikgu bagi ayat kedua. Saya membeli udang untuk memasak makanan tengah hari. Okey, cuba bagi tahu cikgu kat sini. Untuk kat sini berfungsi sebagai apa? Komplimen ke keterangan? Sebagai keterangan. Okey, cuba kita gugur semua. Untuk memasak makan tengah hari ni kita gugurkan sampai belakang. Saya membeli udang. Ayat tu lengkap tak? Lengkap. Lengkap. Ayat tu lengkap. Jadi inilah yang dikatakan untuk berfungsi sebagai keterangan. Dia ada beza tu. Dia ada beza. Jadi perbezaan yang jelas ialah keterangan boleh gugur. Boleh gugur. Tanpa menjejaskan mana ayat. Komplimen tak boleh gugur. Kalau gugur, ayat tak lengkap. Macam nombor 2 ni tadi, kita gugurkan apa? Untuk memasak makan tengah hari. Bila kita gugur, ayat tu masih lengkap. Jadi itulah perbezaan yang ketara antara kata untuk sebagai keterangan dan untuk sebagai kata hubung komplimen. Dalam erti kata yang lain, komplimen ini bermaksud komplit. Kalau kamu buang, ayat tak komplit. Inilah dia. Baik, terima kasih Nadine. Okay, terima kasih. Alright. Jadi itulah dia murid-murid. Perbezaan yang nyata antara untuk yang berfungsi sebagai kata hubung keterangan dengan untuk yang berfungsi sebagai kata hubung komplimen. Nampak sama, tetapi fungsi kedua-duanya cukup berbeza. Fungsi kedua-duanya cukup berbeza. Habis. Okey, itu saja. Baik, sekarang ni cikgu nak bentangkan kata hubung yang terakhir, iaitu kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan ni salah satu tak boleh buang. Dia memang hidup berpasangan. Baik mahupun, baik-baik, bukan sahaja malahan, sedangkan ini kan pula, kian-kian, semakin-semakin. Ada satu lagi yang selalu orang guna, jangankan pun. Jangankan pun. Ini merupakan kata hubung berpasangan. Baik Ali maupun Abu, kedua-duanya tidak ingin pergi ke sekolah berasrama penuh. Baik Ali, baik Abu, kedua-duanya tidak ingin pergi ke MRSM. Bukan saja Irsyad, malahan adiknya juga tidak berminat untuk tinggal di kawasan luar bandar. Contoh. Inilah dinamakan sebagai kata hubung berpasangan. Tak boleh gugur, dia mesti ada kedua-duanya. Baik murid-murid, itu sahaja berkaitan dengan kata hubung berpasangan. Sekarang apa yang cikgu nak kamu buat ialah tolong buat latihan 2. Tolong buat latihan 2 sampai latihan 4. Tolong buat latihan 2 sampai latihan 4. Okey. Semua murid cikgu bagi masa lebih kurang dalam 10 minit lah lebih kurang. Untuk buat latihan 2 sampai latihan 4. 10 minit lah. Latihan 2 sampai latihan 4. Okey.
Latihan 2 sampai latihan 4. Kenal pasti, latihan 2 tu ialah kamu kena kenal pasti kata hubung dia dan kemudian nyatakan jenis kata hubung tersebut. Jenis kata hubung ni ada 3 saja. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. Okey, latihan 3 tu perkataan bergaris ialah dengan, cikgu lupa nak letak garis, dengan, sejak, seperti, untuk, demi. Okey. Sekarang cuba kita tengok latihan yang kedua. Latihan kedua nak panggil siapa ni? Saya berminat untuk panggil Wan Damia lah. Wan Damia. Ada tak Wan Damia ni? Damia tak ada. Balkis ada tak Balkis? Pun tak ada juga. Siapa yang ada Tadi ada. Internet kot ada masalah. Mungkin saya akan panggil Hurin lah. Hurin, apa khabar? Hurin Safia. Nama dia ni unik. Dia seorang je nama Hurin di sini. Baik. Hurin, apa khabar? Dekat mana tu? Dekat bilik doktor lagi ya? Tak. Okey. Alright. Mungkin kamu ada gangguan, tak ada masalah. Cikgu akan panggil Kamelia Husna. Husna Senah. Kamelia Senah. Ya, cikgu. Coklat kau dah habis belum? Belum. Belum? Oh, kau pergi kau tak belikan cikgu coklat. Okey, sekarang cuba tengok dalam petikan ni. Kenal pasti kata hubung yang terdapat dalam petikan. Cikgu nak ada 5 tempat kosong di sini. Kamu kenal pasti 5 kata hubung tu. Yang mana? Atau dah tak payah ambil dah. Sebab atau dah diambil. Kamu ambil yang lain pula. Okey. Yang Okey, betul yang. Jap. Yang cikgu masukkan dalam ni. Yang.
Lagi? Untuk. Untuk. Baik, betul. Untuk. Lagi? Dan. Dan. Kejap. Nak buang tak lalat ni. Untuk. Kamu tidur dekat hotel. Yang dekat Pening tu kamu tidur dekat hotel apa? Mana saya tahu. Kau ni nama hotel pun kau tak tahu. Okay. Alright. Ain kat mana Ain? Ain kat bawah. Okay. Seterusnya lagi? Lepas untuk apa? Dan. Okay, lepas untuk dan. Baik. Lepas untuk dan. Lepas dan. Ada satu lagi? Jika. Okey, jika betul. Jika. Jika. Okey, ada lagi tak selain jika tu? Bagi. Bagi mana? Bagi ni bukan. Ada satu lagi. Last sekali. Sejak. Bukan. Bahawa tu. Bahawa tu kata hubung. Ada satu lagi. Bahawa. Baik, Husna. Kamilia Husna. Cuba bagi tahu cikgu. Yang tu kata hubung apa? Kata hubung gabungan ke? Kata hubung pancangan ke? Kata hubung berpasangan? Yang ni. Kata hubung jenis apa ni? Gabungan. Pancangan. Kata hubung pancangan. Gabungan ni sikit aja. Dan, serta, lalu, tetapi, atau, kecuali. Sikit je. Ada 6 je. Untuk ni kata hubung apa? Kata hubung. Kata hubung apa? Untuk ni. Dia ada 3 je. Kamu kena jawab 3 je. Gabungan ke, pancangan ke, berpasangan. 3 je. Berpasangan. Berpasangan. Dia ada 2. Contohnya baik mahupun. Baik-baik. Semakin-semakin. Tu kata hubung berpasangan. Dia ada 2 kata hubung tu. Contoh cikgu bagi contoh kat kamu kata hubung berpasangan. Baik, cikgu bagi contoh kat kamu kata hubung berpasangan. Sebab tu cikgu nak kamu tengok dan kamu tanya. Okey. Contohnya ialah baik. Baik mahupun. Ini contoh kata hubung berpasangan. Dia kena ada 2. Dia kena ada 2. Contoh ayat cikgu buat. Baik Husna mahupun Ain kedua-duanya tidak mahu ke sekolah. Nampak ni, dia ada baik, dia ada mahupun. Itu namanya kata hubung berpasangan. Dia ada pasangan dia. Jadi, kalau kata hubung gabungan ni, ini kata hubung berpasangan kata hubung gabungan, dia sikit saja. Kata hubung gabungan sikit je. Apa dia? Dan, serta, lalu, atau, kecuali, tetapi. Sikit je. Sikit sangat. Ini saja. Selain ini bukan kata hubung gabungan. Ada satu lagi, selagi. Ini sahaja. Tak banyak pun. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 je kata hubung gabungan. Jadi dia sangat sikit. Ada lagi yang lain ni. Sambil. Sambil. Ada 8 lah. Yang cikgu tahu ada 8. Ada 8 kata hubung gabungan ni. 8 contoh je. Jadi selain tu, kalau kata hubung berpasangan, dia ada 2. Jadi kalau kamu tengok kat sini, untuk ni kata hubung apa? Kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan. Cikgu nak jenis kata hubung. Maksudnya ialah, jangan cerita jenis kata hubung pancangan. Dia berbeza.
jenis kata hubung, nanti cikgu wrap up balik lah. Okey, dan ni kata hubung apa? Gabungan. Kata hubung gabungan. Jika ni kata hubung apa? Kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan. Bahawa ni kata hubung apa? Pancangan. Pancangan juga. Tu saja. Baik, habis. Terima kasih. Okey pun. Baik. Sejak tu kata hubung pancangan kan cikgu ke salah? Baik. Nanti cikgu jelaskan kepada kamu perbezaan antara kata hubung dengan bukan kata hubung. Dia ada beberapa perkataan, ada dalam kata sendi dan ada dalam kata hubung. Dia ada dalam kata sendi dan ada dalam kata hubung. Sebab itulah cikgu buat latihan yang ketiga ni. Perbezaan antara kata hubung dengan kata sendi. Okey. Mari cikgu tanya kamu. Baik, kita akan tanya Riana. Kita akan tanya Riana. Ya. Riana, nombor 1 ni. Dengan kat sini kata hubung ke kata sendi? Kata sendi kot. Kata sendi. Memang sah kau tak tahu. Memang sah kau tak tahu. Okey, baik murid-murid. Yang inilah yang cikgu nak ajar kamu. Okey. Dia ada beberapa perkataan. Contoh dengan. Lagi apa lagi? Sejak. Sejak dengan semenjak samalah. Lagi apa lagi? Seperti, untuk, demi. Seperti, untuk, demi. Semua perkataan ni, Riana, dengar Riana. Okay. Semua perkataan ni, dia ada dalam kata hubung dan dia ada dalam kata sendi. Tapi dia masih ada perbezaannya. Nak membezakan antara semua perkataan ni kata hubung atau kata sendi, ingat. Tip dia macam ni. Cikgu bagi tip Selepas kata sendi, mesti diikuti kata nama. Selepas kata hubung, kalau nak tahu dia kata hubung, boleh dipenggal kepada 2 ayat atau lebih. Dipenggal apa? Dipenggal tu tak faham, dipisahkan. Itu beza kata sendi. Selepas kata sendi, mesti diikuti kata nama. Itu kamu kena faham, Riana. Okay. Baik, Riana. Cuba kita tengok ayat ni. Riana menebas rumput dengan menggunakan sabit. Tengok Riana menebas rumput dengan menggunakan sabit. Boleh pisahkan tak ayat ni? Boleh. Boleh. Kita highlightkan kat sini dengan ni, kita highlightkan. Kita tentukan sama ada ni kata hubung ke kata sendi. Ingat, kata hubung dia boleh pisahkan kepada 2 ayat. Kata sendi tak boleh. Jadi cuba kamu pisahkan 2 ayat ni. Cuba kamu pisahkan jadi 2 ayat. Riana Menebas rumput. menebas rumput. Satu lagi, Riana menebas rumput dengan menggunakan sabit. tengkorak hang. Riana menggunakan sabit. Benda. Faham? Okey. Riana menebas rumput. Satu lagi ialah Riana menggunakan sabit. Okay. Jadi dengan kat sini ni kata hubung ke kata sendi? Kata hubung. Kata hubung sebab dia ayat ini boleh dipisahkan kepada 2 ayat. Jadi dengan yang wujud dalam ayat ini merupakan kata hubung. Okey, jadi dengan kat sini, dengan dalam ayat ni berfungsi sebagai kata hubung. Dia kalau kata nama? Kalau kata sendi? Kalau kata sendi tak boleh. Tak boleh pisah. Contoh? Contoh kita tengok ayat yang kedua, Riana. Riana menebas rumput dengan sabit. Okey, cuba Riana pisahkan ayat ni. Okey. Riana menebas rumput. Riana menebas rumput, satu lagi. Riana sabit. Riana sabit. Apa kebangang bunyi ayat ni?
Apa kebangang bunyi ayat ni? Riana sabit. Jadi ini salah lah. Jadi ayat yang kedua ni tak betul. Tak betul. Jadi bila tak betul, dengan dalam ayat ni berfungsi sebagai apa? Kata Sendi nama. nampak tak beza dia, Riana? Nampak? Hebat tak? Okey. Apa benda? Kau ni apa, Man? Okey. Alright. Jadi cukup sampai di situ. Baik, nombor 1 jawapannya ialah kata hubung. Thank you, Riana. Nombor 2 jawapannya ialah kata sendi nama. Nombor 2 ialah jawapannya ialah kata sendi nama. Baik, yang ketiga. Yang ketiga cikgu nak panggil siapa Yang ketiga cikgu nak panggil Ahmad Aiman. Okey, Ahmad Aiman. Cikgu. Okey, nombor 3 ni. Ini kata hubung ke kata sendi? Kata hubung. Okey, cikgu dah kata. Kalau nak tahu dia kata hubung, cuba penggal ayat tu. Cuba penggal ayat tu ataupun pisahkan ayat tu. Dia tinggal di Paris. Okey, sekejap Dia tinggal di Paris, sekejap Dia Kata sendi nama. Dia tinggal di Paris sejak tahun lepas kan? Okey, cuba pisahkan dua ayat ni, Man. Dia tinggal di Paris. Satu lagi. Tahun lepas. Dia tahun lepas. Ayat 2 tu bunyi bangang tak? Ya. Bila ayat kedua ni bunyi bangang, maka ayat kedua ni salah. Jadi bila ayat kedua ni salah, bermaksud ayat ini tidak boleh dipenggal ataupun tidak boleh dipisah. Jadi sejak dalam ayat ni merupakan kata hubung atau kata sendi. Iman? Sendi. Kata sendi. Ingat, kata sendi tak boleh pisah. Yang boleh pisah ialah kata hubung. Yang boleh pisah ialah kata hubung. Ingat. Okey, cuba kita tengok ayat yang berikutnya ni. Dia tinggal di London sejak berumur 10 tahun. Dia tinggal di London sejak berumur 10 tahun. Okey, cuba pisahkan ayat ni, Man. Dia tinggal di London. Satu lagi. Dia berumur 10 tahun. Ayat ni betul tak? Betul. Kedua-duanya betul. Tidak ada masalah. Jadi sejak dalam ayat ini berfungsi sebagai kata apa, Man? Hubung. Kata hubung. Kalau boleh dipisahkan, maka perkataan itu merupakan kata hubung. Kalau tak boleh dipisahkan, maka perkataan itu merupakan kata sendi nama. Okey, seterusnya. Terima kasih, Aiman. Seterusnya, saya nak tanya kepada Melina Azurin. Melina Azurin. Melina Azurin, ada di sana? Ada. Okey, Melina Azurin, nombor 5 tu. Nadine cantik seperti ibunya. Kata hubung. Okey. Kata hubung Ingat, kalau cikgu kata, nak tahu dia kata hubung ataupun tidak, cuba pisahkan. Kalau kamu pisahkan tu tak betul, maka itu merupakan kata sendi. Nadine cantik seperti ibunya. Cuba pisahkan ayat ni. Nadine cantik. Nadine cantik. Ayat kedua. Nadine ibunya. Ayat kedua ni bunyi bangang tak? Ya. Nadine ibunya. Apa cerita Nadine ibunya ni? Jadi ayat kedua ni salah. Bermaksud, ayat ini tidak boleh dipenggal. Jadi seperti dalam ayat ini merupakan kata apa? Sendi nama. Kata sendi. Kata sendi tak boleh penggal. Cuba tengok nombor 6. Nadine jelita seperti bulan di pagar bintang. Nadine jelita seperti bulan di pagar bintang. Cuba pisahkan ayat tu.
Nadine jelita. Satu lagi? Bulan? Di pagar bintang. Bulan di pagar bintang ni betul kerana bulan di pagar bintang merupakan apa? Peribahasa. Jadi seperti dalam ayat ini merupakan apa dia? Kata apa? Hubung. Kata hubung. Kerana ayat ini boleh dipisahkan. Bila ayat boleh dipisahkan, maka perkataan seperti dalam ayat ini merupakan kata hubung. Okey, terima kasih Melina Azurin. Terima kasih Melina Azurin. Seterusnya. Kita akan panggil siapa pula ni? Cikgu nak panggil Ainul. Ainul ada Ainul? Ainul tak ada. Jadi kita panggil siapa ni? Kita panggil Dia Kaha. Dia Kaha? Boleh unmute dia? Dia ni ada ke tak? Ke tengah berak budak ni? Mikrofon saya tak boleh guna, cikgu. Okey. Baik, kita cari orang yang mikrofon dia boleh pakai. Dia ada kat tu? Ya. Ya. Kamu macam nak nangis saja. Kamu okey ke? Okey. Okey, macam nak nangis je. Kau gaduh dengan mak ke? Tak. Oh, tak ada. Okey. Memang suara macam tu Okey. Baik dia, cuba tengok nombor 7 ni. Cuba tengok nombor 7 ni. Nombor 7 ni merupakan kata sendi ke kata hubung untuk dalam ni? Hubung. Okey, kalau kamu kata hubung, cuba buktikan. Cikgu dah kata, kalau kata hubung dia boleh apa cikgu kata? Kalau kata hubung dia boleh apa cikgu kata? Boleh pisah. Apa dia? Boleh pisah. Boleh pisah. Maksudnya, kalau kita nak tahu untuk tu berfungsi sebagai kata sendi ataupun untuk tu berfungsi sebagai kata hubung, tolong pisahkan dulu ayat tu baru bagi jawapan. Tolong pisahkan ayat ni. Tolong pisahkan ayat ni. Sekejap cikgu salin dulu ayat ni. Cikgu salin dulu ayat. Okey, cuba tengok ayat ni. Prajurit kita sanggup menggadaikan nyawa untuk tanah air. Tolong pisahkan ayat ni. Jadi 2 ayat. Nombor 1 apa dia? Tolong pisahkan. Sebab kamu kata untuk ni kata hubung. Jadi tolong pisahkan. Jadi 2 ayat. Prajurit itu sanggup menggadaikan. Sanggup menggadaikan nyawa. Ayat yang kedua? Untuk tanah air. Tak boleh. Dia mesti jadi ayat. Prajurit tanah air. Jadi ayat kedua tu salah. Dia tak boleh terus ambil dia. Ingat, kata hubung ni merupakan ayat majmuk. Jadi ayat majmuk ni, kata hubung dia wujud dalam ayat majmuk. Ayat majmuk kita boleh pisahkan jadi 2 ayat. Tak boleh kita sambung. Contoh nombor 1, prajurit kita sanggup menggadaikan nyawa. Ayat kedua untuk tanah air. Untuk tanah air ni bukan ayat. Ini bukan ayat. Ayat ni mesti ada subjek dan predikat. Jadi ayat yang kedua sepatutnya kamu buat ialah prajurit tanah air. Ayat kedua ni betul ke tak? Ayat kedua ni betul ke tak? Tak betul. Cikgu tanya, cikgu yang jawab ya. Cikgu tanya, cikgu yang jawab ya. Okey. Jadi nombor 1 ayat tu betul. Ayat 1 betul. Nombor 2, ayat dia salah. Jadi, ini menunjukkan bahawa untuk dalam ayat ini bukan kata hubung. Kerana kalau dipisahkan, dia dah menjadi ayat yang salah ayat kedua ni. Jadi di sini membawa maksud kata sendi. Tak boleh pisahkan kata sendi. Boleh pisahkan, dia merupakan kata hubung. Cuba kamu tengok ayat nombor 8 ni. Prajurit kita sanggup menggadaikan nyawa untuk mempertahankan tanah air. Cikgu tambah kat sini. Untuk mempertahankan tanah air. Cuba kita pisahkan ayat ni. Bila kita pisahkan, dia jadi macam ni. Prajurit kita sanggup menggadaikan nyawa. Prajurit kita mempertahankan tanah air.
Jadi ayat ni betul. Bila kedua-duanya betul apabila dipisahkan, bila kedua-dua ayat ni betul apabila dipisahkan, maka untuk dalam ini merupakan kata hubung. Cikgu ulang balik. Nak membezakan untuk tu kata hubung atau kata sendi. Untuk kalau berfungsi sebagai kata hubung, boleh pisah. Untuk kalau berfungsi sebagai kata sendi, tak boleh dipisahkan ayat itu. Pegang pada prinsip. Jadi ini jelas membuktikan bahawa ayat nombor 8 ini untuk tu berfungsi sebagai kata hubung. Baik, terima kasih terima kasih. Ngok-ngek bunyi. Cikgu pun tak tahu bunyi apa tu. Dia bunyi macam karen. Cikgu pun pening. Bunyi apa tu? Okey. Seterusnya, cikgu ni nak tanya seseorang ni. Cikgu nak tanya seseorang. Dan ini merupakan soalan terakhir. Cikgu, tapi kalau kata sendi selepasnya kata nama. Kan? Tapi mempertahankan tu kata kerja. Jeb, boleh unmute tak Jeb? Cikgu tak faham soalan kamu. Boleh unmute tak? Cikgu, maksud saya, kan cikgu cakap selepas kata sendi nama mesti kena kata nama. Tapi lepas untuk tu dia mempertahankan tu kata kerja kan cikgu? Memanglah, sebab tu cikgu kata nombor 8 tu apa jawapan dia? Nombor 8 tu apa jawapan dia? Habis tu? Tak perasan cikgu. Sorry cikgu, tak perasan. Habis tu apa masalahnya? Okey. Baik, sekarang ni cikgu nak tanya Aiman. Dia banyak ni lah. Dia banyak buat smiley lah itulah. Cikgu geram juga saya Aiman. Kau tak dapat jawab kau kena kau Man. Aiman Didi, tolong jawab ni. Nombor 9 ni, tolong jawab. Adam Azriq belajar di luar negara demi mencapai cita-citanya. Demi dalam ayat ni berfungsi sebagai kata hubung atau kata sendi? Kata hubung. Kenapa kamu kata bagi tahu dia kata hubung? Sebab boleh dipisahkan. Boleh dipisahkan. Buktikan dia boleh dipisahkan jadi 2 ayat. Adam Hazriq belajar di luar negara. Okey. Yang kedua? Adam Hazriq mencapai cita-citanya. Adam Hazriq mencapai cita-citanya. Baik, bagus. Okey. Jadi demi dalam ayat ni berfungsi sebagai kata apa? Kata hubung. Kata hubung. Baik. Sekarang cuba tengok nombor 10. Cuba tengok nombor 10. Nombor 10 ni kata apa? Demi tu berfungsi sebagai kata apa? Sendi nama. Kenapa kamu kata sendi nama? Sebab Adam Hazriq masa depannya bunyi pelik. Adam Hazriq belajar di luar negara. Satu lagi Adam Hazriq masa depannya. Bermaksud ayat 1 betul. Ayat kedua? Salah. Jadi kalau salah satu salah bermaksud demi dalam ayat ni berfungsi sebagai kata apa? Kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey murid-murid. Habislah sudah latihan kita tentang perbezaan kata hubung dengan kata sendi nama. Oh, dah pukul 2. Okey murid-murid. Nampaknya kita tak sempat ya untuk berbicara berkaitan dengan keseluruhan